Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Syibin Effendi, A0552 nombor metik saya. Saya merupakan pelajar pusat asas sistem. Hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh Islam iaitu Al-Biruni dalam bidang sains dan teknologi. So, let's go. So, baiklah. Sebelum kita masuk dalam tajuk kita, saya akan ringkaskan atau menceritakan tentang latar belakang Al-Biruni. Baiklah, nama sebenar Al-Biruni adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Dilahirkan pada 15 September 973 hingga 13 Disember 1048. Dilahirkan di Khwarizmi, kini Uzbekistan, di Asia Tengah, yang pada masa itu terletak pada sempadan Kerajaan Parsi. Baiklah, beliau merupakan seorang ahli matematik, astronomi, ahli fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah, ahli astrologi, pengembara, pakar sejarah, ahli farmasi dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematik, falsafah, perubatan, sains dari Persia. Seterusnya, karya agungnya ialah Rasa Al-Biruni, sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Beliau mempelajari matematik dan astronomi dari Abu Nas Mansur. Al-Biruni merupakan rakan pelajar kepada ahli falsafah pakar perubatan iaitu Ibn Sina, pakar sejarah, pakar falsafah dan pakar etik iaitu Ibn Miqashwah di universiti dan pusat sains yang ditubuhkan oleh putera Abu Al-Abbas Ma'mun Qawar. Abu Rayhan Al-Biruni juga mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani beliau dalam kempen ketenteraannya di sana. Beliau mempelajari bahasa, falsafah dan agama mereka dan menulis buku mengenainya. Dia juga mengetahui bahasa Yunani dan kemungkinannya Syarik M. Berber. Dia menulis bukunya dalam bahasa Persia, iaitu bahasa ibundanya, dan bahasa Arab. Beliau meninggal dunia pada September 440 Hijrah. Terdapat beberapa sumbangan dari beliau dalam bidang sains dan matematik. Baiklah. Yang pertama sekali saya akan huraikan dalam bidang matematik. Dalam bidang matematik, oleh kerana beliau pakar dalam bidang matematik, jadi beliau boleh menerangkan sistem nombor India iaitu Hindu numeral. Beliau juga boleh menjelaskan tentang prinsip kedudukan iaitu Principle of Position. Beliau juga menghasilkan Summation of Geometric Progression atau janjang dalam istilah Melayu. Ini adalah ilmu berkaitan permainan catur. Pengiraan beliau dalam menentukan ketepatan janjang. Beliau juga menghasilkan Trisection of Angle, iaitu sudut-sudut boleh dibahagi mengatasi masalah yang tidak boleh diselesaikan menggunakan pembaris dan kompas. Karangan Qanun Al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segitiga, sisi dan segi empat sama, hingga segi puluh jejari sesuatu bulatan. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. Di samping trigonometri sfera, Al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubungan dengan subjek. Itu antaranya ialah Rashiqat Al-Hind, Zodiac di India, kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahman Siddha, kaedah-kaedah orang India iaitu Rusum Al-Hind dalam pengajaran aritmetik, dan Mansubat Al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. Seterusnya, sumbangan beliau dalam bidang astronomi. Al-Biruni membincangkan permasalahan yang sebenarnya berabad-abad lebih ke hadapan. Contohnya, sama ada bumi berputar atas paksi ataupun tidak. Orang pertama yang membuat eksperimen fenomena astronomi gabungan kaedah saintifik, dan Al-Biruni menjadi asas kepada sains moden. Al-Biruni membuat perbandingan tentang halaju bumi dengan halaju cahaya dan mendapati ianya sangat besar. Al-Biruni juga mengemukakan contoh tentang pengaruh matahari dan bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut.
ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Seterusnya, dalam teori alam semesta, Al-Biruni beranggapan alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Dalam masa yang sama, beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti dilihat daripada pengalaman. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.